Assalamualaikum. Apa khabar semua? Cikgu doakan agar semua murid-murid cikgu dalam keadaan yang sihat. Bertemu lagi kita setelah seminggu kita bercuti. Moga murid-murid dan juga saya bersemangat untuk menghadapi hari-hari PDPR yang mendatang. Baiklah, mari kita mulakan dengan subjek Bahasa Melayu tahun 5. Tajuk kita hari ini ialah haiwan sekeliling kita. Daripada hasil pembelajaran murid-murid hari ini, insya-Allah murid-murid akan dapat menjana 2 daripada 4 idea berkaitan ciri dan tingkah laku khas haiwan. Seperti biasa, buku teks sebagai rujukan, murid-murid perlu buka buku teks Bahasa Melayu tahun 5, muka surat 120. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang haiwan. Apa ciri khas dan tingkah laku khas haiwan untuk melindungi diri masing-masing. Okey, ada 4 gambar haiwan yang telah cikgu sediakan dekat depan ni. Yang pertama, tenggiling. Yang kedua, kura-kura. Yang ketiga, landak. Dan yang keempat, sumpah-sumpah. Baiklah, mesti dalam fikiran kamu semua mengatakan apa yang kita nak belajar tentang haiwan ni. Sedangkan kamu sudah mengenali haiwan-haiwan tersebut. Baik, kita nak belajar tentang ciri dan tingkah laku khas mereka melindungi diri mereka. Macam mana diorang lindung diri mereka daripada diserang haiwan lain. Okey, mari kita lihat yang pertama ini ialah ciri-ciri kura-kura, ciri-ciri kepada siput babi, ciri-ciri kepada kerang dan juga ciri-ciri kepada ketam. Dan juga beberapa lagi ekor haiwan yang mempunyai cengkerang keras. Okey, apa fungsi dia? Baiklah, mari kita tengok yang pertama. Melindungi badan yang lembut. Okey, badan mereka ni lembut, tetapi disebabkan ada cengkerang yang keras dapat melindungi mereka daripada serangan haiwan yang lain. Okey, baik. Yang kedua, memasukkan anggota badan ke dalam cengkerang. Okey, mereka ni sekiranya diganggu ataupun dikacau oleh haiwan lain, mereka akan secara automatik memasukkan anggota badan dia ke dalam cengkerang yang keras tadi untuk melindungi bahagian badan dia yang lembut. Jadi kamu kena ingat tu yang itu yang saya sebutkan. Selesai dengan cengkerang khas. Baik, sekarang kita masuk pula kepada sisik keras. Okey, sisik keras ni antara haiwannya ialah tenggiling dan juga buaya. Okey, mereka ini ada sisik keras di atas badan mereka. Okey, apa fungsi sisik keras tu? Baik, mari kita tengok yang pertama, melindungi badan daripada kecederaan. Okey, kiranya sisik keras tu seandainya dia digigit, makanya sisik keras tu akan melindungi badan dia daripada terlukalah kecederaan tersebut. Okey, yang kedua, menggulungkan badan ke dalam cengkerang. Okey, baik, yang ini dia berlaku kepada tenggiling sahaja. Buaya dia tak gulung badan dia ya. Okey, buaya ni haiwan yang ganas, jadi dia akan melawan semulalah. Tetapi haiwan yang akan menggulungkan anggota badan ke dalam cengkerang dia ialah tenggiling supaya sisi badan dia yang lembut boleh dipertahankan daripada sisik keras yang ada di atas badan tenggiling. Boleh faham? Baik, selesai kita dengan 2 jenis haiwan. Yang pertama tadi cengkerang keras dan juga yang kedua ialah sisik keras. Kita masuk pula pada yang ketiga iaitu mempunyai duri yang tajam. Okey, contoh haiwan yang mempunyai duri yang tajam ialah landak. Okey, pernah tengok landak? Kalau tak pernah, boleh Google. Dan yang kedua, haiwan yang di dalam air iaitu ikan
ikan buntal. Apabila dia terkejut, dia akan jadi kembung dan juga mempunyai duri yang tajam. Baik, apa fungsi duri dia ni, cikgu? Baik, kita baca yang pertama. Mempertahankan diri di sebalik duri badannya. Okey, macam tadi saya cakap lah, dia mempertahankan diri dia dengan adanya duri-duri yang tajam tersebut. Okey, yang kedua, melibaskan duri tajam ke arah musuh bagi mempertahankan diri. Bukan maksudnya melibaskan tu, kita main libas-libas tu. Tak. Maksudnya bila awak sentuh ataupun terpegang dia, bila haiwan ni rasa terancam, maka akan keluarlah duri-duri tersebut daripada badan dia untuk mempertahankan diri dia daripada dicederai. Okey, boleh tangkap? Bagus. Baiklah, kita ulang sedikit tadi. Haiwan-haiwan yang telah kita mempunyai ciri-ciri seperti cengkerang keras, sisik keras, dan yang ketiga tadi ialah duri yang tajam. Yang terakhir, penyamaran. Okey, penyamaran ni maksudnya macam mana? Dia menyamar. Menyamar, okey, antara haiwan yang boleh menyamar menjadi seperti warna persekitarannya ialah sumpah ataupun bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai chameleon. Okey, apa fungsi sumpah-sumpah ni? Okey, fungsi dia ialah dia mampu menyembunyikan diri dia dengan menukarkan warna badan yang sama mengikut persekitaran itu sebagai untuk mengelakkan diri dia daripada diganggu oleh musuh. Okey, maksudnya contohnya dia berada di dahan. Okey, bila dia berada di dahan, apabila dia rasa ada ancaman daripada haiwan lain, dia akan bertukar mengikut warna dahan tersebut, warna coklat. Okey, jadi dia akan nampak seolah-olah dahan yang sama. Jadi musuh tu tak akan nampak dia sama seperti haiwan. Jadi dia akan jadi seperti warna dahan. Ataupun contohnya dia berada di atas daun. Okey, sekiranya dia merasakan ada musuh yang ingin mengganggu dia, dia akan merubah warnanya menjadi hijau seperti daun. Itulah yang kita panggilkan sebagai penyamaran. Berubah-ubah warna. Okey, boleh faham? Baik, itulah sahaja pembelajaran kita pada hari ini sebelum kita pergi kepada tugasan ataupun latihan yang akan kamu buat sebentar lagi. Jadi sebelum tu cikgu nak ulang semula apa haiwan-haiwan, ciri-ciri haiwan yang kita telah pelajari. Yang pertama tadi ialah cengkerang yang keras. Yang kedua, duri yang tajam. Yang ketiga, penyamaran, dan yang keempat, sisik yang keras. Baik, sekarang kita lihat pada tugasan. Okey, murid-murid perlu memilih 2 haiwan yang kamu sukai untuk menuliskan ciri dan tingkah laku khas mereka. Jadi, maksud dekat sini, apa yang cikgu minta kamu buat sebagai latihan ialah pilih 2 jenis haiwan yang kamu rasa kamu nak tuliskan ciri dan tingkah laku khas mereka. Contohnya, cikgu dah berikan kat bawah ni. Contohnya, cikgu pilih kerbau. Okey, kamu tuliskan yang lebih kurang sama dengan cikgu tapi pilih haiwan yang kamu sukai. Yang mana yang kamu nak pilih? Haiwan apa yang kamu nak pilih? Baik, yang pertama. Ciri dan tingkah laku khas haiwan ini merujuk kepada kerbau, adalah menggunakan tanduk yang tajam sebagai cara untuk menakutkan musuh agar tidak mendekati mereka. Kamu boleh nampak dan kamu boleh fahamkan maksudnya. Kerbau, kamu pilih satu haiwan, contohnya kerbau yang cikgu pilih. Apa dia punya ciri khas ataupun tingkah laku khas dia? Kalau kerbau ada tanduk. Jadi tanduk itulah yang akan menjadi fungsi untuk menyelamatkan diri dia. Jadi kamu perlu pilih 2 haiwan yang untuk kamu tulis ciri dan tingkah laku khas mereka. Itu sahaja tugasan untuk hari ini. Cikgu harap kamu semua boleh faham. Baiklah, itu sahaja yang kamu pelajari pada hari ini dan tugasan yang kamu perlu lakukan. Terima kasih. Selamat belajar kembali.
Jumpa lagi dalam kelas Bahasa Melayu seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.